Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Harap semuanya sihat. Okey, kita berjumpa sekali lagi secara PDPR, pembelajaran secara PDPR pada hari ini, hari Khamis, untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, untuk minggu ini, Ustazah Latifah akan terangkan bahagian ibadah iaitu tayamum. Okey, unit pertama bahagian ibadah tayamum. Okey, kalau Ustazah tanya apa itu tayamum? Semua mesti ingat tayamum tu yang kita wuduk dengan pasir. Kita wuduk dengan pasir. Betul lah. Okey, itu ialah tayamum. Jadi kita nak tahu lebih lanjut, baik Ustazah akan terangkan apakah itu pengertian tayamum. Okey, tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu disertai dengan niat. Okey, itu maksud tayamum. Kita kena ingat, tayamum ni kita guna debu tanah yang suci. Jangan guna pasir yang kasar ataupun pasir yang dekat depan rumah tu, jangan. Itu mungkin kita ragu dari segi kesucian, mungkin dah kena tai kucing ke, ayam ke. Jadi sekarang ni debu tanah ni kalau kita nak lagi senang, boleh beli dekat kedai. Kedai ada jual, kedai-kedai yang jual kitab-kitab tu, ada jual debu-debu tanah, debu tanah yang kita panggil debu tayamum. Untuk apakah anggota wuduk tayamum ni? 2 sahaja. Anggotanya muka dan tangan hingga ke siku, kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Kalau wuduk, anggota wuduk muka, kedua-dua belah tangan ke siku hingga ke siku, sebahagian kepala dan kaki. Yang ni tayamum tinggal 2 anggota saja, iaitu muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dan ada niat. Ada niat dia. Biasa kita buat apa-apa mesti ada niat. Baik, kita tengok dulu rukun tayamum. Yang pertama rukun tayamum, ada 4 di situ. 1, niat. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, menyapu kedua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Ingat rukun tayamum ada berapa anak? Anak-anak ada 4. Ada berapa? 4. Kena ingat tu. Yang biasa kalau mana-mana rukun pun, yang pertama mesti niat. Kemudian, menyapu muka dan kedua belah tangan. Yang ketiga dan yang keempat mesti tertib ikut turutan. Kita tengok apa itu lafaz niat. Kita baca sama-sama lafaz niat ni. Nawaitu tayammuma listibahati solah lillahi ta'ala. Lagi sekali kita baca sama-sama. Nawaitu tayammuma listibahati solah lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ustaz nak tanya, kenapa kita tayamum? Apa sebab kita boleh bertayamum? Tayamum ni kita kena tahu sebab biasanya kalau kita kata tayamum ni biasanya untuk orang yang sakit. Katalah kita sakit, kita aksiden, tangan kita cedera parah, kaki kita cedera parah. Jadi kita tak boleh guna air. Kalau luka tu tak boleh guna air. Sebab apa? Mungkin tangan kita dah kena balut dengan kain pembalut tu. Jadi macam mana kita nak ambil air semayang dengan air? Jadi kita boleh tayamum. Kita guna pasir. Kita boleh tayamum tu kita ikut tadi dia punya rukun dia, maknanya anggota tayamum tadi ialah muka dan kedua belah tangan sahaja. Guna pasir. Yang kedua mungkin sebab tak ada air. Tak ada langsung air ni. Katalah dekat sekeliling rumah kita dah cari merata tempat dekat kawasan bahagian rumah kita, langsung tak ada air. Katalah musim kemarau, air tak ada pula. Air langsung tak ada. Tinggal untuk masak, untuk makan. Air pun tinggal untuk minum saja, untuk keperluan diri. Langsung tak ada setitik air saja untuk makan dan minum saja. Jadi kita boleh juga bertayamum untuk solat. Sebab itu dia niat kat situ mengharuskan solat. Mana kalau kita tayamum, kita boleh solat juga. Ataupun sebab lain, cuaca sejuk. Cuaca yang amat sejuk.
Mungkin hari tu hujan kan. Contohlah hujan hari tu yang sampai banjir tempat negeri lain kan. Sejuk sangat. Siang hujan, malam hujan. Jadi memang sejuk sampai menggigil. Boleh juga kita bertayamum. Okey. Kita dah tak boleh tak boleh pegang air, dah sejuk sangat. Kita boleh guna pasir atau kita tayamum saja untuk solat. Maknanya kita nak solat boleh tayamum. Okey, boleh tayamum bila sejuk sangat-sangat. Okey, atau cuaca tu sejuk sangat. Okey, itu sebab-sebab kita boleh tayamum. Okey. Baik, kita tengok cara-cara bertayamum. Okey, kita tengok cara tayamum melalui link YouTube yang Ustazah dah sediakan. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, itu sunat meletakkan kedua baca tangan bismillah di macam atas biasa, debu yang sunat. bersih dan Bila suci. kita nak wuduk ke tayamum, sunatlah kita mulakan dengan bismillah. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik, itu cara bertayamum yang betul. Okey, kalau praktis nanti di rumah, nanti insya-Allah kalau kita dah naik sekolah, kita akan ulang kaji baliklah tajuk tayamum ni. Okey, kita akan tengok cara tayamum daripada anak-anak lah. Okey, kalau boleh praktis kat rumah. Okey. Okey, untuk aktiviti pada tajuk ini, baik, awak cuma jawab soalan pada modul yang awak ambil hari tu. Yang mak ayah awak ambil hari tu dekat sekolah. Kat situ, modul situ dia ada soalan tentang tayamum. Okey, jawab saja. Okey, modul tersebut. Kalau jawapannya boleh rujuk di buku teks, cari tajuk tayamum. Okey, insya-Allah Ustazah dah sediakan soalan tu, senang je. Awak cuma tengok dalam buku teks tajuk tayamum, jawab aja. Okey, itu untuk aktiviti penulisan bagi tajuk ini. Jadi Ustazah sebenarnya haraplah sangat-sangat, okey, sepanjang musim PKP ni, cuti PKP ni, kita tak boleh bersemuka pergi sekolah. Jadi cikgu-cikgu, okey, Ustazah memang harap awak belajar di rumah. Okey, sebagaimana yang Ustazah dah maklum. Okey, kalau kita buat perlahan-perlahan, kita buat sikit-sikit, tak apa, jangan tak buat langsung. Nanti awak yang rugi. Awak yang rugi. Jadi kalau boleh, aktiviti yang saya suruh buat tadi, siapkan, dan minggu depan kena hantar modul tu, hantar ke sekolah semula. Jadi harap dapat buat dan faham juga. Okey, sebab tajuk ni pun awak dah belajar di sekolah agama. Ustazah rasanya awak dah belajar dah. Okey, jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.